Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramlan bin Rusman, Kad Matrix di 201910883111. Melalui video sejarah Malaysia, berapa lama Tanah Melayu dijajah? Tanah Melayu telah dijajah selama hampir 446 tahun secara keseluruhannya. Penjajahan boleh didefinisikan sebagai satu bentuk perluasan kuasa dan pemerintahan terhadap sesuatu kawasan oleh kuasa asing untuk mendapatkan tujuan tertentu. Penguasaan ini melibatkan pelbagai sudut, termasuklah ekonomi, sosial, budaya, keagamaan serta pentadbiran sesebuah kawasan yang dijajah. Penjajahan di Tanah Melayu bermula apabila Portugis berjaya menguasai Melaka melalui beberapa siri serangan pada tahun 1511. Kemudian diikuti oleh kuasa asing lain seperti Belanda, Inggeris dan Jepun. Tayangan video tersebut memamparkan kronologi penjajahan di Tanah Melayu bermula dengan kedatangan Portugis sehingga pembentukan Malaysia. Penjajahan di Tanah Melayu bermula apabila Portugis berjaya mendapatkan Melaka melalui beberapa siri serangan pada tahun 1511. Kemudian diikuti oleh kuasa asing lain seperti Belanda, Inggeris dan Jepun. Terdapat pelbagai sejarah menarik yang dimuatkan dengan penceritaan yang jelas dan tepat yang menunjukkan nilai positif yang ada di dalam video tersebut. Melalui tontonan video tersebut, ilmu pengetahuan baru dapat diperoleh secara lebih lanjut berkenaan sejarah penjajahan negara secara umumnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurdiana binti Muhammad dengan nombor matrik D201910883000. Saya akan menerangkan serba sedikit ulasan ringkas berkenaan apa yang hendak disampaikan dalam video sejarah Malaysia, berapa lama Tanah Melayu dijajah. Sejarah Malaysia bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu sekitar tahun 1400 Masihi. Melaka muncul sebagai sebuah kerajaan yang gemilang kerana pemimpin yang berwibawa, sistem pentadbiran dan pemerintahan yang cekap, di samping kedudukannya yang strategik berada di titik pertemuan antara Asia Timur dan Asia Barat. Pada tahun 1511, Melaka jatuh ke tangan Portugis dan bermula pada tahun inilah Tanah Melayu berada dalam era penjajahan. Selepas itu, Tanah Melayu jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641 dan akhirnya jatuh ke tangan British pada tahun 1824 melalui Perjanjian Inggeris-Belanda. Pada era 1920-an dan 1930-an, muncul golongan berpendidikan yang mula memperjuangkan semangat nasionalisme mereka menggunakan media cetak seperti akhbar, majalah, cerpen dan novel untuk menyebarkan ideologi masing-masing. Kemarahan tentera Jepun ke Tanah Melayu pada 8 Disember 1941 hingga 15 Februari 1942 menandakan bermulanya satu lagi era penjajahan di Tanah Melayu. Walau bagaimanapun, Jepun yang menduduki Tanah Melayu sehingga tahun 1945 menyerah kalah ekoran pengeboman bom atom ke atas Hiroshima dan Nagasaki. Pada 1 April 1946, British menubuhkan Malayan Union. Walau bagaimanapun, gagasan ini mendapat tentangan daripada orang Melayu kerana penghapusan institusi diraja dan hak keistimewaan orang-orang Melayu. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menaikkan semangat perjuangan penduduk Tanah Melayu ketika itu apabila tindakannya membentuk Parti Perikatan pada tahun 1952 mula membuka mata British untuk membenarkan penduduk Tanah Melayu mentadbir. Secara kesimpulannya, Tanah Melayu dari Kesultanan Melayu Melaka telah dijajah selama hampir 446 tahun oleh Portugis, Belanda, British dan Jepun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puteri Habibah Farahani binti Niamat bernombor matrik D201910885552. Baiklah, saya akan menerangkan tentang isu-isu utama yang berlaku ketika penjajahan di Tanah Melayu. Isu-isu utama. Pertama,
kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1400 Masihi. Seterusnya, era penjajahan Portugis pada tahun 1511. Pada tahun 1641, berlaku era penjajahan Belanda di Melaka. Selepas penjajahan Belanda, berlaku era penjajahan British pada tahun 1824. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, berlaku era nasionalisme. Selepas berlaku era nasionalisme, berlaku era penjajahan Jepun pada tahun 1941. Pada 1 April 1946, Malayan Union telah ditubuhkan. Pada 8 Februari 1956, penjajian London telah dibuat. Dan 16 September 1963, negara telah dinamakan sebagai Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatihah binti Suhaimi, bernombor matrik D20191088534. Berdasarkan video yang telah diberikan kepada kumpulan kami, adakah isu-isu yang ingin disampaikan dalam video ini menarik ataupun tidak? Sudah semestinya jawapan saya adalah menarik. Dan mengapa? Dari tayangan video yang telah saya lihat, ianya memaparkan kronologi penjajahan di tanah Melayu bermula dengan kedatangan Portugis sehingga pembentukan Malaysia. Pada tahun 1511, bermulanya era penjajahan di mana tanah Melayu jatuh ke tangan Portugis. Pada tahun 1641, tanah Melayu jatuh ke tangan Belanda. Pada tahun 1824, tanah Melayu jatuh ke tangan British. Dan pada tanggal 16 September 1963, hasrat tercapai dalam membentuk negara yang dinamakan Malaysia. Baiklah, seterusnya, kita juga dapat melihat bagaimana pejuang-pejuang tanah Melayu yang berjuang habis-habisan dalam membebaskan tanah Melayu dari penjajah. Tidak lupa Dul Said, Tok Janggut, Datuk Bahaman, Rentap, Datuk Maharaja Lela, Rosli Dobi dan beberapa tokoh yang lain telah bangkit dalam menentang penjajah pada ketika itu. Kesatuan Melayu Singapura, KMS, dan Kesatuan Melayu Muda, KMM, dibentuk dengan bermatlamat untuk mengusir penjajah dan membentuk kerajaan sendiri. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj bangkit dalam menaikkan semangat perjuangan penduduk tanah Melayu. Isu seterusnya, kita dapat lihat bagaimana tiga kaum yang berbeza bergabung dan bekerjasama dalam membebaskan negara dari penjajah. Perpaduan antara Melayu, Cina dan India telah menampakkan hasil apabila Perjanjian London yang ditandangani pada 8 Februari 1956. Dan isu yang paling utama adalah sudah semestinya pendidikan. Dengan adanya pendidikan akan membuatkan seseorang itu membuat keputusan dan membuat tindakan dengan betul. Buktinya, dengan adanya pendidikan dapat menyedarkan orang Melayu bangkit untuk merdeka. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Nur Syahrul. Saya Ahmad Hisham Mirza Quran dengan nombor matriks di 2019-1088-539 akan meneruskan pembentangan kami, iaitu mengenai kesan cara berfikir setelah menonton video yang dipilih. Baik, yang pertama sekali, maafkan saya. Baik, yang pertama sekali, pendidikan merupakan asas penting dalam setiap perjuangan untuk mencapai suatu tujuan. Bukan bergantung hanya dengan kekuatan fizikal, namun hendaklah berganding dengan hujah dan ilmu yang tinggi. Seperti yang dapat dilihat daripada statement ini, pendidikan juga merupakan asas dalam perjuangan. Ia bermula dengan buah fikiran dan idea, bukan dengan
kekuatan fizikal sahaja. Idea sekiranya diaplikasikan dalam perjuangan dan digandingkan dengan kemampuan diri akan membuahkan hasil. Seperti dapat lihat, golongan berpendidikan Timur Tengah dan berpendidikan Barat, setelah mereka kembali ke Tanah Melayu, mereka berfikir dan melihat situasi di sini sangat berbeza dengan situasi di sebelah Barat ataupun Timur Tengah. Ini membuatkan mereka untuk berfikir mengenainya dan melihat bagaimana cara untuk menaikkan semangat nasionalisme dalam diri rakyat di Tanah Melayu pada zaman dahulu. Selain itu, video ini dipilih oleh kami telah memberikan kesan kepada kami agar menghargai erti kemerdekaan yang telah dikecapi oleh para pejuang terdahulu yang telah banyak berkorban masa, penat lelah dan buah fikiran dalam mengelak sebarang penjajahan. Di dalam video tersebut telah memaparkan betapa susahnya golongan-golongan terdahulu, golongan berpendidikan dalam mendapatkan kemerdekaan daripada penjajah. Tanpa mereka, kemungkinan kita tidak akan dapat merasai kebebasan yang kita rasai ketika ini. Oleh itu, inilah kesan-kesan yang kami dapat daripada video yang dipilih. Salam sejahtera diucapkan kepada Encik Nur Syahrul Marzuki bin Muhammad Nur dan kepada rakan-rakan seperjuangan saya sekalian. Saya Wirya Cinda, anak perempuan ANM, memegang kad matrik di 2019-1088-301 ingin membentangkan bahagian saya, iaitu kekuatan dan kelemahan video sejarah Malaysia. Sudah berapa lama Malaysia dijajah? Oleh itu, saya akan menyatakan beberapa kekuatan dan kelemahan yang terdapat di dalam video ini. Terdapat 5 kekuatan yang diperolehi daripada video ini. Yang pertama, persembahan grafik yang menarik mengenai peristiwa yang telah berlaku, menyebabkan video ini tidak bosan untuk ditonton oleh penonton. Kekuatan video ini yang kedua ialah info yang diberikan adalah sangat padat. Dan kekuatan yang ketiga ialah kronologi sejarah yang disusun adalah mengikut turutan. Sebagai contohnya, pada tahun 1511, Portugis telah menawan Melaka dan pada tahun 1641, Tanah Melayu pula ditawan oleh Belanda dan seterusnya pada tahun 1941, Jepun telah menjajah Tanah Melayu. Seterusnya, video ini juga menyampaikan isi kandungan yang mudah difahami kepada penonton. Dan kekuatan yang kelima ialah kesimpulan yang dibuat secara menyeluruh di dalam video ini adalah sangat jelas. Terdapat 2 kelemahan yang saya dapati daripada video ini. Yang pertama, video ini tidak mempunyai sari kata. Ini akan memudaratkan kepada penonton yang mempunyai masalah pendengaran. Dan kelemahan yang kedua ialah penyampai video ini tidak menyediakan kenyataan untuk hujah yang disampaikan, di mana pendengar mungkin akan sangsi dengan hujahan penyampai video kerana tiada sokongan daripada bahan atau sumber yang lain. Secara keseluruhannya, penjajahan telah meninggalkan pelbagai impak negatif kepada negara sehingga masa kini, terutamanya dalam bidang perpaduan antara masyarakat. Pelbagai ideologi buruk daripada pihak penjajah telah diterapkan dalam minda masyarakat. Oleh yang demikian, setiap rakyat Malaysia perlu sedar dan bersatu hati agar perpaduan negara dapat dipertingkatkan sekaligus menentang penjajahan kuasa asing yang cuba menggugat kedaulatan negara.